saya akan share. Siapa yang ada boleh rujuk pada modul masing-masing lah. Dah pernah bincang ke belum? Dah pernah bincang ke belum modul Terengganu? Saya tak pasti. Tak pasti. Ada kelas dengan cikgu fizik lain tak sebelum ni? Tak ada lah. Tak ada kot. Ya, okey. Kalau tak ada, mungkin ni kita apa ni, guna modul ni lah. Okey, mungkin kita boleh start dengan chapter 1 sebab chapter 1 ni ramai orang kurang bagi perhatian, tapi sebenarnya dia penting sebab soalan dia taklah susah sangat, tapi kalau salah tu sayang pula rasa Okey. So kita boleh tengoklah sebenarnya kalau bincang-bincang soalan ni sebenarnya kalau kamu yang boleh respon, okey sedap sikit. Kalau satu hala ni macam ni lah sebab nak jawab soalan kan. So nanti pakat-pakat respon lah. Boleh? InsyaAllah cikgu. Boleh cikgu. Okay, thank you. Okay, so chapter yang pertama ni measurement. Okay. Kalau soalan ni boleh keluar soalan yang bentuk format macam ni. Walaupun dia ada tanda-tanda je kan. Tapi memang boleh ada bentuk macam ni. Dia suruh kita tanda ataupun dia suruh kita bagi, lengkapkan tabel yang dia sediakan. Okay, so contoh dalam soalan ni dia minta kita tanda saja. Okay, sama ada betul atau salah. So dia konstruk dia paling rendahlah pengetahuan. Is it kita tahu apa maklumat yang dia nak ni betul ataupun salah. Okay, so kalau kita tengok kat sini dia kata length. So kalau length, symbol of quantity dia bukan macam ni lah kan. Okay, so kita boleh kata just tanda pangkah. Okay, tanda pangkah. Okay, because symbol for length is meter. Kalau ikut meter kan. So, is it a symbol of meter? Okay, betul. M untuk meter. Okay, kalau jisim, simbol untuk jisim adalah mass, M, betul. Dan unit SI untuk mass adalah kilogram. So, jadi ni salah. Okay, sejawat. Okay, kita explain je lah. Ni simple je, semua rasanya tahu. Okay. So, kalau masa, simbol dia ni salah. Sebab sepatutnya apa? Patutnya T kecil. Betul, patutnya T kecil. Okay, yang salah ni kita betulkan lah kan. Okay, length kalau kat sini patutnya kilogram. Okay, so masa memang unit SI dia second. Okay, S simbol dia. Okay, so suhu thermodynamic temperature. Okay, dia sepatutnya salah. Ya, the capital letter of T. So salah kat sini. So dia punya unit, symbol of SI unit dia actually dia Kelvin. Dia bukan Celsius. So dia salah juga. Arus elektrik ni I, betul. So simbol untuk I bukannya voltage tapi ampere. So A. Okay, yang ni yang dua base quantity yang terakhir ni hanya ada dalam KSSM. Kalau dulu kita hanya ada 5 saja. Okay. So dia tambah another 2 yang baru. Okay. So keamatan pun kita boleh, keamatan cahaya pun boleh diukur sebenarnya. Okay, dia dikenali sebagai luminous intensity. Okay, simbol dia betul. Okay. Tentu dan dia punya unit pun candela. Okay. Bacaan dia adalah candela. Okey, betul. Kalau kuantiti bahan ni sebenarnya kita ada dalam kimia. Okey, amount of substance ataupun actually number of substance. Okey, betul. Dan seperti dalam kimia kita belajar dia sebagai mol. Okey, berapa mol. Okey, boleh tak? Ada apa-apa nak tanya? Tak ada kan? Very straight. Tak ada cikgu. Okay, good. Very straightforward. Tak ada masalah. Okay. Kalau macam ni,
Siapa faham apa maksud dia in terms of the base quantities? Maksudnya kita kena pecahkan dia kepada basic. Okay? Cikgu. Boleh. So dia nak apa ni? State the following derived quantity in terms of the base quantity. So kat sini kita kena pecahkan lah. Kat sini dia bantu pula Okay, so kita kena buat apa dia? Acceleration adalah change of velocity divided by time. Okay, so kita kena tulis change of velocity ni apa? Velocity itself apa dia? Meters per second. Tak, dia nak base quantity. Dia bukan nak unit, dia nak base quantity. So kita kena ada, kalau velocity kita ada displacement divided by Time. tu macam tu, dia nak displacement divided by time. So ini adalah velocity kan. So kita ada divide by time lagi. Dia nak macam tu. Okay? Sebab dia nak base quantity. So displacement ni apa dia? Displacement ni adalah length. Nampak tak? Length per time per time. Okay, faham tak? Sekarang ini jawapan akhir dia. Sebab dia nak in term of base quantity. Faham tak? Faham cikgu. Okay. Kalau macam ni, sama juga. Okay. So mass. Sebab velocity ni kita ada dah. Kat sini. So, times length per time. Nampak? Okay, itu masuk base, kita kena guna semua perkataan ataupun quantity base. Macam ni displacement belum base lagi. Nama lain bagi dia kan. Okay, so ni base quantity. Okay. Itu maksud dia. Alright. Yang ni kita nak keluarkan dia. Memang very simple lah kan. Yang ni straightforward saja. So sebab kita dah ada base quantity tadi. So kita tengoklah. Ni base quantity. Kita ada derived quantity. So seorang gunung yang weight dia. So weight adalah derived. Weight adalah derived. Altitude ni apa sebenarnya? Length lah. Height cikgu. Height ataupun altitude ni. So dia punya base quantity dia adalah length. Actually base quantity yang paling banyak nama adalah length lah. Kita ada wide, lebar, kita ada apa dia lagi? Deep, depth, kedalaman. Lagi kita ada apa dia? Macam dia altitude tadi. Lepas tu nama lain bagi altitude tadi ada kawan kita sebut height. Lepas tu kita ada apa lagi? Paling banyak lah. Paling banyak nama lain bagi length ada paling banyak nama lain tapi sebenarnya dia adalah length. Length lah, length paling banyak nama lah. Nampak tak? Faham tak? Nampak tak maksud dia? Faham cikgu. Sebab dia nak base. Dia nak base. So actually altitude ni adalah length lah kan? Macam tu. Okay, so pressure. Pressure adalah derived. Base quantity. Ada scalar quantity. Okay, tak apa. Macam ni nak asingkan ni Okay, tak apa, kejap. Okay. Derived quantity. Kita ada pressure, Pressure is derived. Okay. Kita asingkan base dengan ni dulu. Okay, so kita ada temperature.
Lepas tu kita ada speed derive. Dan kita ada acceleration. Okay, so untuk scalar, apa difference scalar and vector? Tahu kan? Vector ada magnitude and direction, tapi scalar Okay. ada magnitude saja. Okay, good. Magnitude. Magnitude ni maksudnya nilai dia and plus direction. Okay, yang ni magnitude only. Okay, so apa dia? Kat sini altitude. So altitude adalah scalar. Betul? Betul. Nah, ketinggian. Okay, temperature adalah scalar. Okay, tak ada arah. Lepas tu kita ada pressure dan speed. Okay, pressure and speed. Okay, manakala kita akan ada weight. Weight adalah vector. Sebab weight sentiasa arah dia ke mana? Bawah. Bawah menuju ke pusat graviti. Okay, betul. Good. Okay, and then kita ada acceleration. Okay, acceleration ada arah. Alright. So, itu yang membezakan dia. Okay, tak ada masalah. Okay. Ini nak membezakan directly proportional. Okay, kalau directly proportional, apa dia punya clue untuk graph? Graph directly proportional, apa clue dia? Dia straight. Dia straight dan dia mesti daripada origin. Very good. Dia mesti daripada origin. Okay. So, kalau dia bukan daripada origin, kita panggil graph tu apa dia? Inversely proportional. Bukan? Okay. Yang ni kita panggil directly proportional. Okay. So, ni kita nak panggil apa? Linear. Betul. Ada nama increasing linearly. Betul. Dia graph linear tapi dia punya relationship adalah increasing linearly. Alright, yang ni kita panggil dia directly proportional. So, yang membezakan dua hubungan ini, okay, kalau kita nak interpret graph ni, kita panggil relationship between P and ataupun Y and X is, kita refer pada dia punya Y-intercept. Betul. Y or X intercept. Kalau dia pada origin, so kita boleh declare dia directly proportional, and other than that kita boleh declare dia increasing linearly. Okay, kalau dia kat sini pun kita boleh panggil dia increasing linearly. Okay, kalau inversely proportional memang dia akan menghasilkan satu bentuk curve macam tu. Alright. Okay, so kalau kita perhati, nampak tak? Sebenarnya P dengan 1/V. So hubungan dia kalau kita tulis in symbol, kita akan dapat P is directly proportional to 1/V. Tapi kalau dia P and V pun kita masih lagi tulis dia P macam ni. Nampak tak? Tak ada beza. Nampak ego? Sebab kita sedang membicarakan tentang P and 1/V. The whole 1/V. Alright. Tapi yang kat sini kita hanya nak tengok relationship between P and V. P and V, yang ini P and 1/V. Okay. So jangan tertukar. Mungkin disuruh kita sketch. Macam ni kan. Disuruh kita sketch. So kita kena make sure hubungan tu dengan betul. Okay. Tak ada masalah
Okay. So cikgu, kalau boleh tak kalau kita juga tulis PV is proportional to 1 untuk menunjukkan inversely proportional? Kalau dalam fizik kita tak guna that istilah. For the time being dalam KBSM dengan KSSM kita tak guna that apa panggil apa? Statement. Faham tak? Boleh? Boleh. Kita hanya terima dua saja. Okay? P directly proportional to 1 over V ataupun P is inversely proportional to V. So setiap kali kita dapat benda yang 1 over ni kita kena hati-hati sikit lah. Even frankly speaking kalau rasa pun laju-laju atau cepat-cepat kita akan tertukar ni. Especially kita buat benda banyak kan, kita dah jawab soalan banyak so sampai to this matter nanti kita akan tertukar. So be careful lah. Soalan tu nak kita hubungkan dengan the whole 1 over V ataupun just between P and V. So kita, sebab dia punya persamaan nampak, dia sama. Okay, pernyataan hubungan dia sama. Tapi dalam apakah hubungan yang dia nak? So kita kena make sure relationship tu between 1 over V ke or V. Okay, itu soalan mungkin jenis ni tricky sikit. Saya rasa kenapa modul Terengganu ni highlight this matter. Okay, special. Okay. Mungkin ada pelajar. Kamu mungkin dah faham lah. Mungkin ada pelajar. Tapi kalau kita nak hati-hati so kita kena make sure kita tak cepat sangat jawab tak laju sangat. So kita kena hati-hatilah. Sebab dia mungkin menyebabkan kita tersasul ataupun tersalah tengok. Right? Alright. Okay. Lepas ni, lepas bab 1 saya bagi peluang nak pergi bab mana. Bab 1 ni kita kena recall sebab jarang-jarang kan. Kita rasa dia senang tapi mungkin dia tak. Okay, ni soalan yang 1.5 ni susah sikit kita nak discuss. Sebab we have to, 1.5 boleh. 1.6 ni susah sikit sebab dia suruh kita sketch. Okay, kita pergi dekat 1.5 dulu. Okay, so 1.5 ni dia kata, okay, a student carried out an experiment to investigate the relationship between the elastic spring constant E with the period of oscillation. Okay, saya nak tanya, kalaulah kita hanya refer to that statement of question, boleh tak kita tentukan which one is manipulated variable, responding variable? Just dalam statement ini. Boleh tak? Boleh. Boleh tak kita kenal pasti dia? Boleh. Kat mana kita boleh kenal pasti dia? Relationship between. Okay, relationship between ni menyatakan adanya hubungan kan? Betul. Okay, macam mana awak tahu dia adalah MV dalam pernyataan yang pertama? Boleh ke kita tahu dalam pernyataan pertama ni, which one is MV, which one is RV? Boleh ke tak? Boleh tak kita tahu dia dengan pasti? Boleh, sebab kita boleh menukar period of oscillation yang menjadi manipulated variable. Okay, saya faham tu, tapi maksud saya ni dalam statement yang pertama, okay, saya bagi colour. Okay, kalaulah kita jumpa ada, okay, contoh, okay, saya nak buat satu eksperimen to find the relationship between elastic spring constant with the period of oscillation. Is it dah very clear which one is going to be manipulated variable or responding variable? Is it clear? Clearly we can define which one is MV or RV? Rasanya belum clear cikgu. Belum clear, yes, very good. Sebenarnya kalau lah this statement, we change the statement, okay, I'm going to carry out the experiments to investigate the relationship between the period of oscillation and the elastic spring constant. So pernyataan tu masih lagi bersifat umum. So it's not just because of relationship, elastic spring constant mentioned at the the beginning of the statement, kita boleh declare dia sebagai MV. It cannot. Faham tak? Faham tak maksud saya?
Faham. Faham saya, faham. Kalau kita just cakap je, okay, saya nak kaji pasal, okay, kalau kita kecek kalau kita cakap biasalah, kita kalau sorry Kelantan kan, kalau kita cakap biasa je, kita cakap direct je, kita kata apa? Okay, saya nak siasat panjang dawai dengan arus. Panjang dawai dengan rintangan. So actually kita tak tahu lagi. Kita nak try to relate panjang dengan rintangan, tapi which is going to be manipulated or responding variable. Faham tak maksud saya? Tapi macam yang kawan kita sebut tadi, saya tak tahu nama, okay, kita akan dapat dengan lebih pasti, dengan lebih clear kalau kat sini dia dah bagi clue. The student uses a different spring elasticity. Apa maksud dia? Different spring elasticity. Lepas tu dia nak record period. Kat sini kita dah nampak jelas. Yang ni dah nyata. Itu apa dia? Sebab dia akan manipulate. Manipulate ni maksudnya kita dah set apa yang kita nak buat. Salah satu dia punya clue adalah nilai itu kita dah set dengan satu nilai yang berbeza-beza, berubah-ubah. So, kat sini kita nampak dia sebagai apa? Spring constant ataupun spring kan? Betul tak kelas? Betul. Betul Ego. Betul. Dan okay, apa ciri ataupun apa karakter responding variable ni mesti kita panggil, kalau senang, R is for result. R is for result. Result ni memang kita kena cari dia, kita kena dapatkan. We have to find the result. We are going to measure ataupun record apa yang kita dapat. So result lah. R is for result. So result ni mesti menjadi responding variable. Boleh? Dan kat sini dia kata set the corresponding mass load. Kat sini kita akan dapati dia punya mass load ni sebagai, mass adalah sebagai CV. Betul ke tak? Betul sir. Sebab apa pernyataan CV? Siapa nak explain what is the exactly meaning of constant variable? What is really mean by constant variable? Selalu pelajar akan cakap, okay, saya bocorkan jawapan. Selalu pelajar akan jawab, dia always same ataupun benda yang tidak unchanged nilai dia. Okay, itu bukan takrifan sebenar untuk constant variable. Apakah karakter ataupun ciri yang paling penting bagi CV? Tidak disentuh. Tidak disentuh, apa maksud tidak disentuh? Value dia tidak bertukar. Okey, maksudnya value dia sama kan? Okey, ciri tu betul tapi is not the main character ataupun ciri yang paling penting. Itu salah satu je. Keadaan dia adalah dia tidak berubah ataupun bertukar. Okay, let's say lah dalam, okay, kenapa saya kata dia tak berapa penting dan tepat? Okay, kalau cikgu yang ada dalam lab, awak buat eksperimen, cikgu adalah cikgu yang sama, your class, your lab class. Ada teacher kan? Mungkin kalau peringkat U ni, dekat lab orang lain, dekat lecture orang lain. Okay. So, cikgu awak yang dekat lab, semasa awak jalan ke eksperimen, from the beginning sampailah the end of the experiment, cikgu tu tak bertukar. Is it your teacher also can be a constant variable? Meja, kipas, lab tu pun tak berubah. Is it important of the yang saya sebut tadi untuk tidak berubah? Ataupun adakah bila orang lain jadi cikgu, it affects your experiment? So pernyataan benda itu tidak berubah ataupun tidak disentuh, is it very match to the panggil apa, the meaning of constant variable? Tak cikgu. So actually what is the really mean by
that variable must be constant. Constant tu in term of what? Bukan in term of the number of the value is not changed. Tapi why the variable is declared as must be constant in that experiment. Itu maksudnya. Faham tak saya nak cakap apa? Dia bukan, kalau awak kata benda tu tak berubah, banyak lagi benda yang tak berubah dalam lab, but it's not the constant variable. Okay, actually what is the, orang panggil, faham tak maksud saya? Faham saya, faham. Faham saya. Okay, apa sebenarnya yang mencirikan benda tu akan jadi constant variable? Saya nak cuba boleh saya? Alright, very good, tak apa. The constant variable will not be affected by manipulated variable. Bukan not affected, not if affect. Supaya kenapa dia, kenapa idea dia tidak, dia mesti dimalahkan, mesti dikonstantkan, sebab dia ada hubungan dengan result ni. Kita tahu kita nak kaji manipulated variable sebab dia akan memberikan result. So, kita kena tahu juga bahawa dalam sesuatu perkara, it's not just one things can affect the result. Bukan hanya satu perkara saja. So, let's say kita bagi contoh F equals to MA. Okay? So, kita tahu the acceleration of the object is depends on the force given to the object or the mass of the object. Nampak tak? Nampak ke tak? Nampak tak? Okay, trolley tu kan, trolley yang kita nak kaji. Okay, dalam lab selalu kita pakai trolley lah. So this trolley, dia punya acceleration of the trolley, of course kita kata depends, ataupun sebab kita nak kaji dia, what is the relationship between the force given to the trolley and the acceleration of the trolley. So kita tahulah kan. Okay, kalau kita boleh buat assumption ataupun kita boleh buat hypothesis, kita kata the higher the forces given, the higher the acceleration exerted onto the trolley. Okay, tetapi kita jangan lupa, kalau kita tak kekalkan mass of the trolley, sebab mass of the trolley also can affect the acceleration of the trolley. Faham ke tak? Faham saya. Okay, so in this particular kita panggil example, so we have to constantkan mass of the trolley. So mass trolley ni tak boleh langsung berubah sebab kita hanya nak perhatikan what is the relationship between force and the acceleration of the trolley, of the object. Nampak tak? Okay, ada situasi lain yang lebih banyak dia punya factor, kita panggil. So the other factor that can affect the result, itulah dia constant variable. Itu paling utama. Siapakah yang layak mendapat julukan sebagai constant variable ialah that variable can affect the result. Boleh memberi kesan kepada result. Ataupun dalam kes ni kita panggil boleh mempengaruhi result, responding variable. Nampak tak? Itu ciri paling utama dia. Kewajaran dia dipilih sebagai constant variable adalah kerana dia boleh mempengaruhi result ataupun responding variable. Perlukan satu contoh lagi? Tak perlu sir. Tak perlu, dah faham kan? Faham saya, faham. Okay, good. Okay, cuma kat sini, dia dah bagi idea. Kita nak discuss sebab soalan dia boleh tanya, benda ni boleh keluar dalam structure tapi dia minta kita dalam that thing under kefahaman punya question. Okay, so student then plot the graph of t squared against 1 over e. Nampak tak? T squared against 1 over e. Okay, so kita nampak t squared dengan 1 over e ni, so kita nak kata apa?
What is the relationship between T squared and 1 over E? So sebab dia start from the origin, the graph starts from the origin, so the relationship is directly proportional. Directly proportional. Okay. So apa yang kita boleh katakan pasal graf ni? Pertama sekali dia ada square. Okay, and then dia ada 1 over E. Okay, kalau tu, okay. So kalau, okay, soalan standard kalau graf ni kita nak interpret dia, kita akan kira dia punya. Okay, so dia kata what happened. Kalau dia kata what happened to T when E is increases. Dia kata E tau. E increases. So apa berlaku sepatutnya? T decreases. Decreases, betul. Sebab kita tengok hubungan dia, kita boleh tahu dah. Sebab E and T squared is inversely proportional actually. Sebab T dengan E. Walaupun graf ni between T and 1 over E, tapi soalan tanya, okay, between T and E. So kita kata E increases and then T squared will decreases. So T lah actually sebab dalam T squared tu ada T. Okay, so sebab T dengan T squared tu dia berkala terus. So T decreases. Boleh tak? So jawapan dia decreases. Alright. So dia kata, okay, tentukan the period of oscillations T. Okay, so hati-hati kalau soalan yang macam ni sebab dia tanya T. So yang ni kita kena tengok perhati elok-elok When 1 over E is 0.9, on the graph shown how you determine T squared. Soalan ni pelik sikit. Okay, dia minta tentukan T tapi pada graf patutnya bagaimana kita dapatkan nilai lah kan. Nilai T. So kita kena dapatkan apa dulu sebenarnya? 0.9, kat sini ada banyak kerja kita kena buat. Apa dia? Pertama sekali, apa kelas? Kita panggil apa pertama sekali? Kita panggil Constant. bukan. Sebab dia nak dapatkan T for 0.9 1 over E. Nak ulang soalan pun dah lupa dah. Yes. When 1 over E 0.9. Okay. Kat sini ada okey. Yang ni nanti awak betulkan Kat sini kita tengok unit dia kilogram per second squared. Yang kat sini kilogram per second squared. Kat sini tiba-tiba tak ada lah. Tertukar. So yang ni saya rasa silap lah ni kan. Yang ni tak ada lah patutnya Sebab kita tengok dua-dua ni tak ada nilai dia. Okay, so abaikan yang unit yang bawah ni. So kita pakai this one. Okay, so tapi dia kata what is value of T apabila 1 over E 0.9? Ada tak 1 over E 0.9 kat sini? Dalam soalan ada tak? Tak ada juga. Tak ada kan? So kita dapat baca kat sini 0.9 is here. Okay. 0.9 tak ada. Tak ada tu bukan maksudnya bukan dia tak tertera. Memang nilai tu melebihi nilai yang ada pada graf. Kalau kat sini 0.3 pun tak ada tapi dia still in the range of graph. So apa yang kita kena buat kalau dia tak ada dalam range of graph? Siapa tahu apa nama yang kita panggil? Adakah data 0.9 ni tidak boleh diperolehi sebab dia tak ada dalam graf? Siapa tahu? Boleh. Kita panggil apa? Apa kaedah yang kita boleh dapatkan tu? Kita panggil apa? Siapa ingat? Tak ingat saya. Variation. Apa dia? Bukan sir. Ni. Yang apa yang saya tengah buat ni kita panggil apa? Extrapolation. Very good. So ada satu teknik, okay, yang di mana kita try to investigate something
that out of the range of the data that we have from the experiment. Is it kita panggil data tu tak valid because of the data is not in the experiment? Tidak. As long as the data is kita panggil reliable ataupun handled very kita panggil scientifically punya investigation kan. So kita boleh dapatkan the data that's out of the range yang kita ada tapi still considered as kita panggil reliable data. Macam ni lah. Kita tak buat pun eksperimen for 0.9 but kita boleh dapatkan reliable result ataupun data sebab kita ada data yang scientifically investigated. So kita panggil this method is extrapolation. Siapa yang dah lupa tu? Okay, ni kita recall balik. Extrapolation. So kita panggil dia, apa yang kita buat now is extrapolate the graph. We have to extrapolate the graph. Okay, extra. Kalau ada satu lagi kita panggil dia intrapolate. Maksudnya yang ni kita buat, kita extend dia. So kita panggil dia extrapolate. Alright? Boleh? Boleh Okay. sir. Sebab saya tak pakai pembaris, so awak nampak dia macam lari sikit. Okay? Tak apa. So sebab kita just nak tahu method dia saja. So apa yang awak kena buat adalah awak dapatkan your pencil. Warna hitam dengan warna hitam tak nampak kan? Okay, so try to find it ada colour. So nampak? Kita just bawa dia kat situ dengan your pencil. Okay, tunjukkan show tadi dia kata how, show how. Sorry dia sengit. Okay. So kita kena tunjuk two side. Okay, nampak? Nampak sir. Okay, so kat sini kita akan dapat markah. Pertama, because we are extrapolate. Okay, kita ada extrapolate the graph through the extrapolation method. Lepas tu kita ada yang ini atau yang ini. So dia akan dapat the second mark. Ni second mark samalah 2. Dia bukan dapat tiga markah tak, dia dapat 2 saja. Okay, either one. Okay. So kita akan dapat 2 marks already. And then kita kena kira lah, calculate 0.9 kan. 0.9 kilogram per second squared. Kita akan dapat T squared equals to 4.0 second squared. Okay, so tapi soalan nak T. So T is so yang ni jangan cepat jawab. Nampak tak kelas? Nampak sir. Jangan cepat jawab. Selalu pelajar dia stop kat sini. Sebab dia lupa soalan nak T, not the T squared. So kita buat punca kuasa 2 ni, so kita akan dapat 2 second. 2 second. So kita akan dapat 2 second. Okay, baru kita dapat sini mungkin 3, sini 4. Ini pun 3, either one lah antara 2 ni. Okay, boleh? Nampak tak? Hati-hati sikit untuk graf yang kalau saya tak panggil graf yang straightforward graph. Okay, straightforward saya maksudnya A lawan B, Y lawan X. Tapi yang ni ada squared and ada 1 over. Okay? Boleh? Boleh sir. Sir, dia memang kalau soalan SPM, memang kalau soalan extrapolate ni memang dia wajib akan menjadi linear punya graph kan? For the time being memang setakat hari ni tak pernah lagi keluar non-linear graph. Selalunya linear graph. Sebab kalau non-linear graph dia susah sikit nak tanya. Tak banyak benda yang ditanya. Sebab kita punya basic understanding dengan kita punya soalan tu semua banyak based on linear graph.
Okay? Boleh sir. Faham, betul. Very good question. So, siapa yang tertanya-tanya kan, yang ataupun takut-takut, sebenarnya setakat hari ni tak pernah lagi keluar graf yang melengkung ke apa kan. So far memang linear graph lah, graf garis lurus lah. Cuma dia akan tambah-tambah lagi extra tu, sama ada kita kena cari extrapolation, dia akan bagi t squared 1/e, tapi ada tahun dia memang very straightforward je. So kita kena hati-hatilah, tengoklah. Betul. So far memang graf garis lurus sahaja. Kalau kita tak buat extrapolate kat atas, kita akan intrapolate dia kat bawah. Mungkin graf ni hanging for the first, and then we have to intrapolate dia. Kita kena tambah dia ke belakang. Boleh? Okay. Very good. Okay, so kita dapat kat sini dia bagi 4 markah, 3 markah, tapi kita tadi buat 4. So kita dah dapat maximum marks lah. Alright. So hitung kecerunan. Okay. So kalau nak calculate the gradient, apa method yang physics guna? Ni physics saja guna. Kita kena tahu. Kalau awak ada kaedah matematik, it's not kita panggil match with the physics needs. Okay. So kita ada physics punya method. So that's why kita kena tahu. Semua method boleh guna, tapi sebab because of we answer the physics paper, so kita kena guna physics method lah. Faham tak? Dia bukan nak mengatakan teknik lain salah, bukan. Faham tak maksud saya? Faham sir. Tapi subjek lain pun tak berani nak. Itulah, mungkin kat Malaysia ni kita kena ada integration kot. Penyatuan kan. Tapi itulah, lama dah we fight for that. Tapi slowly mungkin KSSM ni kita akan ada something new, hopefully. Tapi dia belum, it's not happen yet sebab PESA belum berlaku dan pemeriksaan pun belum ada. Tapi cikgu sedengar memang ada satu jiwa besar yang ingin menyatukan semua subjek ni dalam satu orang panggil apa, dalam satu sistem yang sama. Maksudnya apa saja pelajar guna teknik tu, sama ada matematik ke, maths ke, physics ke, kimia ke, biologi, kita anggap dia acceptable. Tapi for the time being, seberani cakap, physics ni dia ada a specific method ataupun ada special method untuk of course yang saya nak highlight kat sini adalah gradient. Siapa tahu? Siapa pernah diberitahu? Apakah kita panggil ada special method yang kita kena jawab, kena buat untuk dapatkan full marks when we try to calculate the gradient of the graph. Apa pertama sekali? Siapa tahu? Pertama sekali apa kita buat? Kira ketinggian. Okey. Tak, yang tu memanglah semua kita kena buat. Okey, sekejap Okey, anggapkan tadi ini graf yang kita extrapolate. Okey, sebab dia soalan yang atas kan. Okey. So we have already ada extrapolation graph. Okay, now kita nak kira dia punya gradient. Okay, so apa yang kita kena buat sebenarnya ialah kita perlu menghasilkan satu biggest triangle. Nampak tak? Tak nampak lah warna ni, kita pakai warna lain. Warna apa Alamak, tak ada dah warna. Kita pakai warna green lah. Okay, tapi awak kalau dalam pencil pakai just use your pencils. Okay, so nampak tak saya buat apa ni? Sebenarnya saya sedang membuat a biggest triangle. Pernah dengar tak yang this one? Tak benar sir. Pernah dengar? Oh, tak pernah dengar really Okay, that's why bila kita marking kita nampak ada budak yang memang guna mathematics punya ni lah method.
Sebenarnya fizik ni dia lama dah, dekat 20 tahun dah. Okay, so kita ada, nampak tak apa yang saya buat? I'm draw apa ya? Saya lukis apa? Triangle besar. Triangle, a big triangle. Yes, a biggest triangle yang kita boleh dapatkan daripada graph. Biggest triangle. Okay, actually siapa yang buat biggest triangle ni, dia akan dapat first mark. 1 mark given. Kalau awak buat kecil, mungkin matematik pun saya tengok ada guna this method juga kan. Sebab dia matematik ni bebas sikit. Okay, kalau awak buat macam ni, you have your triangle but it's not big enough. So dia tak akan dapat markah tu. Nampak tak? So kat sini kita akan dapat 1 mark already. Nampak tak kelas? Nampak sir? Yes. Okay. So, start daripada ni dia beza dia kat sini sikit je. Okay, beza dia kat sini sikit je. Okay, the second one, semua orang tahu dia punya equation of gradient adalah y2 minus y1 over x2 minus x1. Okay, tapi dalam maths kita ada apa dia? Kita ada shortcut kan? Y over x. Betul tak? Betul ke? Betul. So yang tadi yang kawan kita kata tu, kita nak cari beza ketinggian dengan kelebaran dekat bawah ni. So actually kita just masukkan je lah. Kalau kita anggap 4.0 minus 0.9, betul? 0. Over 0.9 minus 0. Betul tak? So kita ada 4.0 divide by 0.9. Okay, sebab kecerunan ni ada persamaan. So markah kedua adalah, macam saya cakap last time, adalah gantian. Kalau awak buat 4 kalau awak guna yang matematik ni, so awak tak menggantikan dalam persamaan. Ini dah macam ringkasan. Walaupun nilai dia sama, tapi dalam fizik ni kita nak gantian persamaan. Faham tak? Faham sir? Kita nak nilai ni dimasukkan dalam persamaan. Kalau yang ni dia dah ringkas. So markah 2 tu duduk kat sini. Bukan dekat ni. Okay, so barulah kita ada jawapan. Okay, baru kita ada jawapan. So kalau kita bagi 4 bagi 0.9 dapat apa? Forty over 9. 4.444. Okay, 4.4444 kan? 4.444. Nampak? Saya ambil 3. Okay, tapi kalau kita tak berhati-hati, sebab kita selalu dalam roh ataupun dalam semangat mengira, so kita dah berhenti kat sini. So apa beza physics and maths? Apa beza physics and maths? Maths is orang panggil apa dia? The capability of calculating. Kebolehan kamu mengira. Tapi physics adalah what are you calculate. Faham tak? Kalau 4.44 ni awak 4.44 apa? Macam tu maksud saya. Baru ada markah. 4.44 apa? So that's why yang paling penting kat sini dalam kiraan gradient adalah unit dia ni. Yang selalu ramai pelajar cicir. Sebab pelajar hanya sibuk kira. So apa yang kita sedang kira sebenarnya ni? Okay. So sebab kat sini kita ada S squared. Kat sini kita ada S squared. Kat sini kita ada kilogram per second squared. So sebenarnya kita akan dapat apa dia? Nilai M. Kilogram. Kilogram second 04. Kilogram ni kat bawah. So dia naik kat atas apa dia? Per kilogram tak? Second.
Betul tak macam tu? Betul? Betul sir. So tak kisahlah kita dapat dia dalam bentuk yang nampak macam unfamiliar punya ni ke, tak apa. Yang penting kita kena declare dia. Sebab kita bukan semata-mata nak kira, tapi kita nak kira apa ni. Kena ada unit dia. So unit for the gradient is compulsory unless memang tak ada unit. Unit tu tak ada. Okay. Contoh macam mungkin unit tu actually representing the refractive index. So refractive index, there is no unit for refractive index. So kalau kita calculate memang dia akan tak ada. Tapi kat sini ada. So memang kita kena declare. Kita tak perlu tahu M ni representing what. Sebab kita pun kena kaji lagi further. S kuasa 4 per kilogram ni merujuk kepada apa. Nampak tak kelas? Ataupun actually dia 1 per, mungkin M ni adalah mewakili satu nilai tersirat tetapi dalam bentuk 1 per X ataupun 1 per X. Apa dia? So X adalah 1 over M. Faham tak maksud saya? Faham tak? So kalau kita tukar balik kita akan dapat X adalah apa dia? Kilogram per second. Faham tak maksud saya? Kalau kita convert dia balik. Faham? Faham tak? Faham saya, faham. So dalam keadaan ni kita nampak dia pelik. Okay, tapi sebenarnya mungkin dia adalah 1 over of something. So macam mana nak dapatkan X balik, kita kena convert dia lah jadi tu balik. So kita akan dapat unit sebenar untuk X adalah kilogram per second kuasa 4. Pun tak biasa dengar kan? Ataupun unit ni salah. I'm not sure. Okay, tapi itu je yang kita ada. Alright. Boleh tak kelas? Dalam kes ni dia tak suruh kita declare lah. Dia ni representing apa. Tak perlulah. Cuma yang penting masa kita kira dia, make sure gradient ni ada unit. Dan kita, okay, show how you determine the gradient tu yang saya cakap tadi, kita perlukan segitiga. Okay? Okay, sir. Alright. Okay. So sekarang kita dah habis yang sebab 1.6 ni kita tak boleh buat. Bukan susah nak bincang sebab you have to sketch your graph first. So awak boleh try buat. Okay, boleh try buat. Dan discuss macam apa yang kita discuss tadi lah. Kalau kat sini kita bolehlah dapat nombor 1 ni mengkaji ataupun investigate the relationship between. Okay, actually kalau nombor 1 ni kita boleh cakap dia terbalik pun tak apa sebab dia hanya just orang panggil satu pernyataan umum saja. Macam tadi kan kita nak sebut temperature and length of air trap ataupun awak boleh sebut length of air trap and temperature. Okay, boleh. Dia terbalik pun tak apa. Boleh sir. Okay, sebab dia satu pernyataan umum. That's why kita tak boleh kata siapa yang sebut dulu MV, siapa yang sebut kemudian adalah RV, dia tak ada jaminan. Kita tak boleh membuat statement ataupun kesimpulan macam tu. Sebab dia just orang panggil open statement. Bukan satu yang spesifik, belum spesifik lagi. Kat sini barulah kita kata manipulated variable dia. Kalau kita tengok kat sini, apa yang kita dah set? Temperature. Apa yang we have to find what? Length of air trap. So dia akan jadi responding variable. Result. Result is responding variable. Okay, apa yang kita kena constantkan dalam kes ni? Ada tak dia bagi idea? Ada. Iaitu sama ada awak kata apa dia? Mass of air or atmospheric pressure. Ya, atmospheric pressure. Sebab dia dah bagi clue. Okay. Dah bagi clue. So dia direct lah.
Okay, yang ni yang kita tak boleh buat sebab kita kena sketch. Okay, tak apa. Saya tinggalkan dekat awak lah. Kamu semua boleh buat. Okay, now saya nak bagi chances. Daya dan gerakan dah ada orang discuss tak? Kita dah discuss, pernah discuss tak? Tak pasti sir. Tak ingat sir. Okay, kat sini pun ada satu benda yang I'm not sure sebab I'm not your teacher. Tapi kalau kita kalau in my experience, selalu saya akan dapat detect pelajar akan buat salah ataupun dia take for granted, ialah ada satu benda yang kita mesti tahu tentang saya rasa saya dah discuss dulu tapi tak sure with you or with other groups, bahawa pentingnya kita faham kan, each ticker tape yang kita ada, we have to know. Sebab tu dalam lab kalau kita buat pun, once kita dah ada ticker tape ni, kita mesti make sure sebab bila kita dapat ticker tape, kita just dapat dia punya dots. Dia punya dots on the ticker tape. So yang penting sekali actually masa kita buat eksperimen tu ialah kita dah tentukan the directions of movement of the object. Arah pergerakan objek tu. Okay. Siapa dapat tahu apa kepentingan arah pergerakan ni? Why we have to know at the first we have to know the directions of the movement of the object. Kenapa kita kena tahu arah gerakan? Arah gerakan ni refer to object, not to the ticker tape. Arah gerakan ni is the directions of movement of object. Kenapa kita kena tahu? Kelas. Untuk tahu kalau dia accelerate or decelerate. Bukan? Yalah, dia bergerak. Macam mana kita tahu kalau kita tahu arah, kita tahu dia decelerate ke accelerate? Okey, sekejap. Saya try faham apa awak cakap tu. Okey, betul. Dia dapat menentukan tapi kalau dia constant velocity, kita kena tahu juga dia punya arah pergerakan. Sebab we are going to interpret. Kita panggil, kalau saya suka guna istilah, kita nak baca ticker tape ni kan. Maksudnya saya betulkan ayat awak balik dah. Saya faham apa yang awak nak cakap. Contoh dalam this ticker tape, kita kena tentukan dengan tepat sama ada kalau kita baca dia daripada kiri ke kanan, kita akan kata dia accelerate. Kalau kita baca daripada kanan ke kiri, kita akan kata dia decelerate. Betul tak? Itu yang awak nak masukkan. Betul? Betul. Okay. So, maksudnya arah pergerakan ni akan menentukan cara kita baca, saya guna perkataan baca. Cara kita interpret the ticker tape. How to how to study ataupun read the ticker tape punya nak dapatkan data tu kan. Okey, betul. Maksudnya apa dia punya formula? Apa formula dia? Tahu tak? Dah tahu ke belum ni? Ada orang highlight sebelum ni? Belum sir. Belum. Okey. Kalau kita ada arah anak panah ni, kita kena baca dia bertentangan. Ni arah untuk interpret. So jangan terbaliklah, jangan ikut arah gerakan awak baca macam ni. Faham? Kita baca dia against the directions of movement. Kenapa? Kita nak tahu kan. Kalau macam saya tak nak hanya dengar je orang cakap. Okey, kalau arah gerakan macam ni kita baca ke kanan. Arah gerakan ke kiri kita baca ke kanan. Kalau soalan ni dia tulis arah gerakan ke kanan, kita baca dia ke kiri. Okey. Kita nak tahu kenapa kita kena baca pada arah bertentangan. Sebab, okey, contoh saya bagi lagi. Sebab saya rasa saya cerita dah tapi saya tak pasti saya cerita kat siapa. Mungkin grup lain kot. Okey, katakanlah ni troli kita. Kita buat eksperimen kita using the trolley. Should be. Okay, so kita ada trolley. So sekarang kita nak lepaskan troli kita tu ke depan, bergerak ke depan. Okay, ni so anak panah dia lah arah gerakan.
Tapi bila troli kita gerak ke depan, kita akan lekatkan ticker tape kita di belakang troli. Ticker tape kita ni di belakang troli. So, mana kita punya ticker timer? Ticker timer kita duduk kat sini lah kan. Okay, katakanlah ini ticker timer kita. Dia ready to give a dot to the, ini alat dia alat ticker timer tu lah. Yang kita sambung dekat bekalan kuasa kan. So dia akan bergetar Dia akan bergetar. Okay, so perasan tak? Bila troli kita move to this direction, so semuanya akan bergerak ke sana lah kan? Betul tak kelas? Nampak tak? Betul sir. Okay, so ketukan pertama dia akan meninggalkan dots kat situ. So apa berlaku bila ticker tape ni dah pergi ke depan? So kita akan dapati dots kita ni makin ke, bukan dot ni dekat. makin ke sana lah kan? So boleh faham ke tak? So sebenarnya dot kita ni akan bergerak pada arah tangan dengan direction of motion. Faham tak? Faham sir, faham. Faham tak? Kalau boleh tunjuk kat kelas saya selalu tunjuk. Kalau kat sini saya harap gambar sini jelas. Bukan dot sini tiba-tiba muncul ke belakang, bukan. So bila troli ni bergerak ke depan, kertas ni pun bergerak ke depan, so dot kedua ni akan diketuk lah. Faham tak? Siapa tak faham apa yang saya cakap? Okey, ni dia dot. Lepas tu bila troli tu dah gerak kali kedua, so sini dah ada dot, so dia ketuk pula sini. Nampak tak kelas? Nampak sir. Nampak sir. Kan? So nanti troli ni pergi lagi kat sini, so dia akan dot kat sini, so kat sini dah ada 2 dot. Nampak tak? So kalau kita tengok dot ni ke belakang lah kan? Sini kosong satu. Betul tak? So dot ni ke belakang. So bila kita dah sudah kan, so sebenarnya kita kena tanda anak panah dekat kita punya ticker tape sebelum kita start the experiment. Macam tu. So bila kita ambil, baru kita nak baca. Sebabnya masalah dia, bila kamu tak buat tanda, lepas tu bila teacher tanya, okay, mana your ticker tape? Ada ni? Lepas tu awak nak start baca kat mana? Daripada sini ke sini? Faham tak maksud saya? Awak nak baca daripada mana? Daripada sini ke awak nak baca daripada sini? Sebab awak tak tanda. Nampak tak? Nampak sir. Macam mana kita ingat kita tepek dia kat mana? Okey, mungkinlah ada kesan selotip. Okey, so maksudnya okey. Kita tahu selotip ni adalah dekat sini. So kita akan tanda bertentangan dengan arah selotip. Sebab dia akan ke sana. Nampak tak? Dapat tak tangkap apa yang saya nak cakap ni? Dalam online ni macam itulah. Tak boleh nak tunjuk. Kan? Faham tak? Faham saya, faham. So dalam soalan ni, okay, so tu perkara pertama yang kita kena tahu dan ingat bahawa setiap kali kita dapat ticker tape, kita kena make sure the directions of the motion of object. Dia bukan cakap arah gerakan ticker tape tau. Ayat yang dirujuk kat ni adalah arah gerakan objek. Dan of course automatically kita kena baca kita punya ticker tape pada arah yang berlawanan. So dalam darjah 2.1 tu kita boleh katakan bahawa keratan pertama ni adalah sebagai halaju awal dan keratan akhir ni sebagai halaju akhir. Okay, initial velocity and final velocity. Macam mana kita yakin yang sebelah sini adalah awal? Sebab kita tengok pada arah gerakan. So bacaan kita adalah daripada kiri ke kanan. Ke kanan. Itu cara dia. Okey, boleh? Boleh okey. sir. Okey. Apakah arus yang digunakan untuk ticker timer kita?
Ticker timer ni menggunakan arus jenis apa? Ni pengetahuan je. Kena tahu je. Arus jenis apa? Arus AC. ulang. AC, betul. Alternating current. Barulah ticker timer kita bergetar. Kalau awak salah pasang dalam lab, awak sebab kita punya power supply selalunya ada dua. Ada two sources of current. Sini dia tulis AC, lepas tu ada DC. Lepas tu ada positif negatif. Okay, pengalaman sebab masa kita cakap semua orang dengar ke tak dengar wallahu alam, tapi bila buat eksperimen dia kata dia punya ticker timer rosak. So why? Why? Sebab dia sambung ke DC. So kalau DC dia tak akan bergetar, dia tak akan vibrate. Kita sambung dia dekat alternating current ni sebab kita nak our ticker timer is vibrate. Dan bila dia vibrate, apa yang dia akan buat? Dia akan produce 50 ticks in 1 second. So kita panggil apa ni? 50 ticks in 1 second. Kita panggil frequency. Yes, frequency of the ticker timer is 50 Hz. Ataupun kita panggil 50 vibrating in 1 second. Ataupun dia akan produce 50 dots. Okay. Bukan 50 dot, 50 ticks. 50 detik. Apa beza dots and ticks? Ni kalau kita tak, actually benda ni kita kena belajar dia sekali dengan praktikal. Baru dia lebih kemas lah dia punya. Sebab kalau kita baca saja theoretically, kita tak pernah pegang pun ticker tape, tak pernah kira pun ticker tape, tengok pun tak pernah, dia susah sikit nak faham. Okay, so kita ada dot and tick. Nampak tak kelas? Kita ada dot and tick. Okay. Apa itu dot? Dot adalah titik lah. Dot. Tick, konsep dia lain. Okay, nampak? Ni tick. Tapi tick ni adalah, ini tick. Siapa nampak? Apa beza? Tick tu jarak antara dua dot ke? Actually it's not jarak, tapi betulkan sikit. Apa dia? Tempoh masa antara dua dot. Betul. Masa untuk dua dot terhasil. Ataupun tick ni, kalau kita panggil dari segi konsep masa, kita panggil sela masa. Senang je. Selalunya kalau kita nak belajar ticker tape ni, ticker tape ni kita refer pada jam. Kalau jam kita, jam orang dewasa dia tak ada nombor. Tapi semua orang tahu ni pukul 12. Betul ke tak? Betul sir. Okey, yang ni pukul 3. So, walaupun kita tak ada nombor, tapi kita dah faham konsep masa jam, konsep masa pada jam. So kita tahu antara pukul 12 lah kan, antara dua dots ini, pukul 12 dengan pukul 1 ni, semua orang tahu ini kita panggil apa? 1 jam. Betul ke tak? Betul? Betul sir. Tapi kalau daripada nombor 12 ke nombor 1 ni, kita refer dia pada jarum panjang pula, kita akan dapati jarum panjang ni dibelah kepada 5. Nampak tak? Dan kita tahu jarak antara dua ni pula ialah 1 minit kan? Betul. Betul tak? So, kalau kita perasan, titik yang sama tetapi dia memberi dua makna. Sebab titik tu hanyalah lambang saja. So, dalam konsep tick, dia bukan titik itu penting. Tetapi apa konsep tick? Tick adalah time.
ataupun kita panggil interval, time interval between two dots. Itu konsep dia. Dot is dot lah. Dot is dot. Macam kita ada pukul 12 ke pukul 1, we have two dots. Tapi berapakah masa antara pukul 12 dengan pukul 1? 1 hour. So kita tak sebut dia 2 titik. Kita sebut dia 1 jam. Faham ke tak? Faham, sir. Sama juga daripada angka 12 ke angka 1, jarum panjang ni menunjukkan berapa masa dia. So kita panggil 5 minit. Betul ke tak? Tapi kita masih rujuk pada 2 titik. Iaitu titik pukul 12 dengan titik pukul 1. Ataupun, titik pukul lah. Titik 12 dengan titik 1. Tapi jarum panjang memberi satu konsep masa iaitu minit. Jarum pendek memberi satu konsep masa jam. Faham ke tak maksud saya? Sela masa. Time interval. Faham? Faham? Faham, sir. Okey, dalam kita mengkaji ticker timer dan kita of course kita dapat dia punya result in ticker tape. So jam ni sangat penting untuk kita bawa dia bersama dalam this to understand the ticker timer and ticker tape concept. Okey, contoh semua orang tahu daripada pukul 12 sampai pukul 3. Berapa jam? Kalau saya kata awak daripada pukul 12 kan sampai pukul 3. Kelas kita ni pukul 12 sampai pukul 3. Berapa jam? 3 jam. 3 jam, betul. Semua orang yakin dan percaya bahawa kelas kita berlangsung selama 3 jam. Tapi when we look into the clock, into the watch, the clock, okay. So kita akan dapati ada berapa sebenarnya tanda titik pada jam tu? Ada berapa? Ada 4. Ada 4, betul. Ada 4 dots. Tapi masa dia adalah 3 jam. Semua orang boleh faham. Tapi bila belajar ticker tape, semua orang pening. Tak tahulah buat-buat pening ke, acah-acah pening ke, semua tak faham. Acah-acah tak faham ke, tapi jam faham. Herannya, tengok jam faham. Tengok ticker tape tak faham. Itu yang heran. Okay, so kalau tengok pukul 12, 1 jam, 2 jam, 3 jam. Sebab kita melihat kepada time interval. Masa yang kita tengok. Bukan dots yang kita kira. We are calculating ataupun understand the time interval. That's why kita tak kira dots. Dots ni hanya satu, orang panggil apa? Titik rujukan saja. Tapi dalam konsep ticker tape, kita nak dia punya sela masa, time interval, ataupun kita gelar dia sebagai tick. Tick ni adalah detik. Detik itu adalah masa. Dot adalah physically point, occurs on the paper. Point that occurs on the clock. Tapi semua orang tahu konsep kalau jarum pendek brings the time interval of in hour. Kalau jarum panjang refer to the same dot tapi time interval dia adalah minutes. Awak faham tak saya nak cakap apa? So kalau kita nak understand ticker tape ni sebenarnya tak susah because dia punya konsep sejibik sama macam the clock. Faham? Faham ke tak? Semua dah senyap. Boleh? Faham? Ke makin pening? Hello kelas, ada lagi ke lain putus? Saya rasa apa dia? Faham ke makin susah? Faham saya. Yang rasa tadi rasa apa? Cakaplah, tak apalah, sharing lah.
Saya takut awak cikgu awak tak highlight dia betul-betul. Okey, tak apa. Nanti mungkin kita pergi kat contoh kita akan faham. Alright? Kita akan nampak that konsep tu. Okey. So sebenarnya ticker timer ni dia memberi kita dua perkara penting. Apa dia? Pertama, dia akan memberikan kita jarak. Betul ke tak? Betul? Dia akan memberi kita maklumat jarak dan of course dia memberikan kita maklumat masa. So actually dia merakam masa gerakan tetapi masa tu perlu dibaca lah daripada dots dengan menggunakan konsep ticks. Ticks tu adalah konsep masa, dots tu adalah apa yang appear pada kertas. Macam jam ni semua orang buat jam senang je. Dia tulis nombor 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai nombor 12. Jadi itu adalah appearance of clock. Tapi orang nak pandai baca jam, dia bukan semata-mata baca nombor. Dia kena faham that concept of time interval tu. Kalau jarum pendek, rujuk pada hour. Kalau jarum panjang, rujuk pada minutes. Okey. Sama macam ticker tape. Dia ada satu je konsep masa dia. Maksudnya, every dot yang kita produce, dia akan memberikan kita satu maklumat sela masa ni. Ni yang kita nak tahu. So, berapa sela masa dia? Sela masa dia kita refer pada frequency of the ticker timer. Sebab dia adalah 50 Hz. Bermaksud, satu sela masa yang dia produce adalah 1/50 second. Maksudnya dalam masa satu saat dia menghasilkan dalam satu saat dia menghasilkan 50 kali getaran. 50 ticks kita panggil. Jadi in 1 second ataupun kita panggil 1 ticks, dia akan produce in 0.02 second. Inilah kita panggil masa untuk 1 detik. 1 ticks. Ticks ni adalah konsep masa. Faham tak? Bukan one dot. Dot adalah satu titik physically. Macam 1 jam. Macam mana kita nak cakap ke orang jam kita menunjukkan 1 jam? Sebab jam kita telah bergerak daripada satu nombor ke nombor berikutnya. Faham ke tak? So detik ni adalah measurement untuk masa. Masa, betul. Kalau soalan tanya what is ticks? Mesti jawapan dia adalah time dulu. For. Dia mesti masa. For apa? For 2 dots. Masa untuk 2 titik terhasil. Macam kita tepuk tangan, satu tepuk, lepas tu kita akan tepuk kali kedua. So, ticks adalah, kalau tepuk ni mewakili ticks, so kita kata ticks adalah masa untuk satu tepukan ke tepukan kedua. Masa yang diambil untuk 2 tepuk. Faham ke tak? Kita panggil time interval. Sela masa. Faham tak? Faham sir. So, alat kita ni, awak nampak je macam simple, tapi dia merupakan perakam waktu gerakan. Perakam waktu bagi satu gerakan itu. Dia dua dia rakam. Satu dia rakam jarak, tapi jarak yang dirakam tu bergantung pada panjang pita detik yang ada lah. Selepas daripada pita detik dah tak ada, tak rakam dah lah. Walaupun kereta tu gerak lagi kan. Faham tak? Troli tu gerak je tapi dia akan rakam sekadar panjang kertas ticker tape. So dia akan rakam start daripada sini sampai sini je dia rakam. Nampak? Dan pada masa yang sama dia merakam waktu itu. So daripada sini sampai ke sini, berapa waktu yang diambil, kita kena kira berapa detik yang telah dihasilkan. Faham tak? Faham saya. Okay, so dia macam jam. Jam semua orang tahu sebab sama ada jam tu kita baca dia dalam 1 jam atau dalam 1 minit. Tak ada jam yang memberikan saat. Ada jam randik bagi saat. Okey. Tu jam randik bagi bacaan saat pula. Jam biasa tak ada. Jam biasa ada saat juga kalau
ada jarum yang ketiga. Betul tak? Jarum ketiga tu akan bagi saat. Betul? Betul, sir. Okey, banyak dah jam tak ada saat sebenarnya kan? Dia gerak minit dengan jam je. Okey, tapi tak apa. So, konsep dia adalah dots yang kita tengok ni adalah satu kita panggil physically point yang dihasilkan oleh alat ni untuk menunjukkan bahawa setiap kali 2 dot terhasil, jarak masa antara 2 dot tu maintain 0.02 second. Sebab alat ni bergetar dengan satu rate yang steady pada satu kadar yang sama, iaitu setiap saat 50 kali getaran. Grrrr, trrrr, 50 kali getaran satu saat. Okay, so titik yang terhasil adalah 0.02 saat. Nampak tak kat situ? Dah? Boleh faham? Siapa nak tanya lagi? Apa nak tanya? Okay, ada dua benda dah. Kita dah sebenarnya dah cuba memahami. Satu, arah, macam mana nak baca dia, and then apa yang tertera ataupun terakam pada kertas ticker tape kita ni. Alright? Boleh? Kita nak pergi? Boleh, sir. Boleh, sir. Alright. Okay, so kalau kita potong ni, sebab dia dah tolong kita potong. Okay, kalau kita nak potong dia, so perhatikan, kita potong dia untuk setiap berapa? 1, 2, 3. So kita ada 3 detik. So kita buat 1, 2, 3. Potong lagi, 3 detik lagi. So kita constantkan masa yang kita nak potong. So semua 3 detik. 3 detik. Okey, so masa kita sekejap. So bilangan detik 3 lah, mula-mula 3. So kalau kita buat dia, okey, so tadi mula-mula berapa? 2 2 cm 2 cm. Okey, 2 cm. Oh, dia tak penuh. Okey, sorry. Tak biasa guna. Okey, 2 cm. Ataupun kita anggap, okey, ni detik kita. 2 cm. Lepas tu berapa cm? Tak ingat? 6. 6. Lepas tu ingat tak? 12. 12. 10, 12. Lepas tu? 20. 20 Okey, 20 dah lebih dah. 16, 20. Okey, so kita akan dapat macam tu lah. So awak nampak dia naik sekata ke tak sekata? Tak sekata. Tak sekata kan? So dia, apa dia? Accelerating. Accelerate. Betul. Kalau dia naik sekata, kita akan dapat dia apa? And velocity. Kalau sorry sebab tangan saya ni tak. Kalau tengok kita buat dia media dia kat sini. So actually awak tak akan dapat dia garis lurus tau. Awak akan dapat dia garis lengkung macam tu. Nampak tak? Awak akan dapat dia macam ni. Nampak, sir. Macam tu. Sorry tangan saya nak kejar titik tu. Okey, dia jadi macam ni. So kalau macam ni, graf ni sesaran sebab panjang pita ni sesaran. So kita akan dapat kecerunan yang makin mencanak naik. Okey, kecerunan dia makin tinggi. So dia adalah acceleration. Kalau kita dapat graf tu naik macam ni, so apa? Kita akan dapat apa dia ni? Constant velocity. Ataupun kita dapat satu je. Laju mala. Kalau dia naik macam tu. Ni dia naik macam ni. Okey, tak apalah. Itu bentuk graf. Sorry. Boleh? So, bila kita dah buat macam ni, okey, kita akan dapat lah. So, kita kena draw lah kan. Seperti yang dia nak. Sebab bila kita potong-potong, kita just ikut je dia punya panjang pita detik. Kat sini kita akan kira berapa? 3. Sini. 6.
9 nampak sini 12 detik. Nampak tak tadi? Kan? Sebab masa dia sama kan? Masa dia setiap 3 detik. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Faham tak kelas? Faham sir. Actually dia bukan 6 tau. Sebenarnya sini kosong ke sini 2. 2 ke 6 ni berapa? 4. Sini 2 cm, sini 4 cm. 6 ke 12? 6. 6 cm. 12 ke 20? 8. 8 cm. Sebenarnya kalau nampak dia sebenarnya adalah apa dia? Laju dia bertambah secara betul lah dia Linearly. laju 2. Dia accelerate ni. Dia accelerate ke accelerate? Memang dia akan dapat graf tu. Okey, kalau kita buat graf dia macam ni, okey kena kita buat graf. Lepas tu dia 16 je. Sebab kat sini berapa? Sekejap Sini 2. Sini 6, 12, 20. Sini berapa Dia tak buat Sepatutnya sini berapa? 30. Betul. 10. 10 cm lah. Sini 30 cm. Memang tak sempat lah kertas ni kan. Sempat lah sebab dia 10 je paling tinggi. So kita buat dia 2. So graf yang tadi tu salah Salah. sebab dia kena ikut dia punya jarak tu kan, bukan nilai dia. Betul. Okey. Sebab kita nak tengok panjang graf ni. Okay, so sebab data dia kat situ, so sebuat graf sini lah. Tak payah pakai kata graf, sekejap. Lepas tu kena tengok balik. Okey. Tak apa. Okey. Buat dia. Okey, so macam ni. Okey, so kita buat dia 2, 4, 6. Tak ikut skala lah 8, 10, 12. Okey. So kita punya ni patutnya macam ni. 2. Lepas tu 4. Lepas tu 6. Lepas tu 8. Lepas tu 10. Okay, nampak tak? Nampak tak kelas? Nampak saya. So kalau tengok ni dia naik macam mana? So laju dia malah kan? Ataupun sebab ni graf dia sesaran. Ni graf sesaran. Ni masa. Dia memang accelerate lah ni. Tapi acceleration dia apa dia? Bertambah secara sesaran. Laju dia bertambah. So dia akan dapatkan laju semakin bertambah. Betul tak kelas? Sebab kat sini kita dapat apa ni? 2 cm bahagi 3 darab 0.02. Nampak tak? Kenapa 3? Kenapa 3 darab 0.02? Sebab dia ada 1, 2, 3. 3 detik. 3 ticks. Faham? Faham tak? Faham saya. So okay, kemudian dia akan 4 bahagi 3 detik. 6 bahagi 3 detik. Jadi setiap kali tu dia akan naik laju dia secara seragam. Faham tak? So ini apa ni?
Kecerunan ni menunjukkan apa dia? Halaju Agam. halaju seragam. Penambahan halaju secara seragam. Kalau kita tengok kat sini pun dia accelerate ni. So maksudnya pecutan dia ada satu je lah. Pertambahan halaju secara seragam. Tak? Halaju dia bertambah. Faham? Faham ke tak? Halaju bertambah. Tapi pertambahan halaju secara Seragam. Betul. So kat sini kalau kita declare yang awal ni sebagai U, so kita dapat berapa ni? 2 bahagi 0.06. 2 divide by 0.06. Dapat apa? 33.333. 33.33. Sentimeter per second. Okay, kalau sini V, kita akan dapat 10 centimeter divide by sama juga 3 times 10 of 02 second. So kalau awak nampak sini ni semua pertambahan dia seragam sebab dia akan plus 2 dah daripada segi dia punya distance. Plus 2. Nampak tak? So dia bertambah secara seragam. Okay, halaju dia bertambah secara seragam menghasilkan satu pecutan malam. Silap kalau tadi kita nampak dia macam tu kan. So taklah sebab kita tak baca ni, kita salah baca kat sini tadi. Okay, so kita akan nampak dia tambah dengan seragam. So bertambah dengan seragam dia kena dapat macam ni lah. Ni tak seragam ni. Boleh tak kelas? Boleh sir. Okay, so dia memang memecut. Tapi kat sini kita nak tengok dia dengan lebih detail, maksudnya halaju yang bertambah tu adalah pertambahan dia secara seragam. So acceleration dia adalah constant acceleration. Kalau macam ni tadi, halaju dia bertambah secara tidak seragam. Kalau dia curve macam tu tadi. Okey, boleh? Anda nak tanya tak? Setakat ni tak ada sir. Macam mana setakat ni tak ada? Okey, so kat sini dia akan tanya macam ni lah. Type of motion. Type of motion. So, kalau tu kita kena faham betul-betul sebab graf ni adalah panjang. So, panjang means displacement. Nampak displacement. Kat sini detik. Detik ni refer to time lah tadi. Time. Okay, so kalau kita tak faham tadi, kita susahlah nak declare. Tapi, kalau kita faham pita detik, memang kita boleh nampak dah. Nampak tak panjang dia semakin bertambah. Jarak dia makin bertambah dalam tempoh masa yang sama. So memang bermaksud objek ni accelerate. Faham tak? So jawapan dia ada dua kat sini tadi. Selain daripada acceleration, kita boleh kata apa dia? Dia accelerate, kan? Apa tadi? Selain daripada accelerate, kita boleh kata dia increasing Velocity. Uniform. Ya, uniformly. Dia bertambah laju secara seragam. Boleh, nampak tak? Okey, kalau dia kata hitungkan halaju purata troli itu. Okey, apa beza halaju purata kelas? Tadi kita kira halaju awal, halaju akhir. Sekarang dia nak halaju purata. So what is the car average velocity? So average velocity mestilah sama dengan total displacement over time taken. Betul, total time taken, betul. Okay, so tadi kalau kita tengok berapa tadi? Panjang keseluruhan dia 30 cm. 30 cm. Masa yang diambil, kita ada berapa tadi keratan? Lupa dah. 3 ticks. Time berapa tadi? 3. Ada berapa Lupa. Malah nak undur sebenarnya. Berapa? Okay, so kalau tak kita kena kira lah.
berapa dia punya total time kan? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ada 15. Berapa? 15 ticks. Tick. 15 ticks means apa dia? Kita ada 30 cm divide by 15 times 0.02 second. Nampak tak kelas? Masa tu kita ambil daripada mana? Ambil daripada number of ticks. Boleh? Bilangan detik. Faham? Sebab detik tu representing the time taken. Faham ke tak? Konsep Faham, dia. sir. Okey. So kalau laju awal pula, okey, so kita dapatlah kan, kita kira kat sini, kita dapatlah centimeter per second. Average velocity. Tapi kalau initial velocity tadi kita start yang the first cut. First potongan dia. Jadi kita dapat apa? Berapa cm? Lupa dah. 2 cm bahagi 3 ticks. Betul ke tak? Betul sir. Kalau laju akhir tadi kita dah kira dah tanpa kita sedar lah. Itulah. 10 cm divide by, dia ada tercicir sikit tapi kita jangkakan 10 cm lah Okey, boleh? Boleh ke tak? Boleh, sir. Alright. Apa nak tanya? Okey. Ni setelah masa, yes. Boleh tak kalau kita kira average velocity simply with, kalau kita ada initial velocity dengan final velocity given in the question, boleh tak kalau kita kira u plus v over 2? Actually boleh. Sebenarnya boleh. Mari kita cuba kita try kira. Jadi tak? Sebab dia dalam satu gerakan yang keseluruhan kan. Kalau sepatutnya dia mesti valid. Sepatutnya dia valid lah. Okey, tadi kita tak apa. Sekarang kita try U is 2 cm divide by 3 times 0.02 second. Very good. So tadi kita dapat apa? 3.33.33. 33.33. Okey. V pula kita dapat, tak kira tak sempat. Tak ingat dah. Berapa? 166.667. 166.67 cm per second. Okey, kalau kita nak dapatkan tu, so kita kata U plus V divide by 2. Laju purata. Cuba try, dapat tak? Konsep dia boleh pakai ke tak? Rasanya macam boleh. Cuba apa ni? 200. 200 kan? Betul. 200 kan ni? 200 bagi 2. Bagi 2. So kita dapat dia 100. Sama dengan yang kiraan tadi, sir. Betul So boleh pakai lah. Memang boleh. Sebab dia dalam gerakan yang sama. So menunjukkan that's why kita punya equation tu valid. Equation of motion. Betul tak? Kita ada berapa equation of motion kita tu? V sama dengan U plus AT. Ingat tak yang ni? V squared equals to U squared plus 2AS. Lagi. S equals to UT plus half AT squared. Lagi satu kita ada yang ni lah. S equals to S kan satu lagi kan? S sama dengan U plus V divided by 2T. Betul? betul sir. So kita ada 4. Okay, so memang valid sebab dia ada konsep tu kat sini. Sebab kita refer pada satu gerakan. Okay, syarat dia, okay, tahu tak apa syarat yang membenarkan semua benda ni boleh pakai?
Uniform acceleration and velocity. Betul. Syarat utama dia A ni mesti constant. So kalau kita tadi kita dapat dia graph velocity dia macam ni, so constant dia kat sini, acceleration dia lain, kat sini lain, kat sini lain. So yang ni dia tak valid untuk pakai persamaan ni. Faham ke tak? Persamaan ni hanya valid kalau kita gunakan that motion is in constant acceleration. Bukan constant velocity. Acceleration tu constant. Faham ke tak? Kalau acceleration dia berubah-ubah, dia tak boleh pakai this equation. Tak valid dah equation ni. Faham? Boleh? Tu syarat kepada how these equations kita boleh relate dengan motion. Dengan syarat dia constant velocity of the motion is constant. Acceleration of the motion is constant. Faham ke tak? Boleh? Biasa. Okay. Beres. Apa tadi saya nak pergi? Sir, saya nak tanya sir. Boleh. Apa tadi, ni pasal yang apa calculation tadi je. Okay. Kan 3 over apa? Ada 3 over something darab dengan 0.02 tu kan. 0.02 tu dapat daripada mana? Tadi kan kita dah cerita 0.02 is one tick. Satu detik antara dua dots ni produce. Due to the 50 frequency of the so 1 over 50, yes. Equal to 0.02 seconds. Okay, dapat dah? Nampak dah? Nampak dah sir. Clear dah Okay, wait, tak So apa. sir, maksudnya kalau berdasarkan statement ni, so 50 Hz is the rate. So maksudnya 1 Hz adalah inverse seconds. Apa maksudnya? 1 Hz is, frequency of the ticker timer is 50 Hz. Maksudnya that alat akan bergetar 50 detik in 1 second. Maksud soalan saya is kalau kita kita reducekan to base quantity is a hertz 1 over second in this case. Okay, betul, Hertz adalah betul 1 over second. 1 per second lah kan? Faham tak? Sebab dia 50 Hz. 50 per second. So bila kita bagi, kita dapatlah 0.02 second. Faham? Ke macam mana? Saya tak faham. Faham saya. 1 over second tu. Okay, boleh? Boleh? Alright. Okay, yang ni kena faham betul-betul. Okay? Another 5 minutes. Okay, yang ni penting. Okay, dia kata apa dia? Hitungkan semasa T troli itu memecut. Untuk kita dapatkan this module saya rasa bagus sebab dia pimpin kita to the right path. Okay, untuk kita understand. Okay, tadi kita dah faham. Okay, kita kena rujuk gambar ni. Okay, now kita dah select this is initial velocity and this part, the final part of the ticker chip is final velocity. Nampak tak kat situ? Nampak tak? Okay, boleh? Boleh sir. Semua orang tahu, as we know that the equation of acceleration is the change of velocity divided by time. Okay, atau we call it as the rate of change of velocity. Okay, so apa definition of acceleration adalah rate of change of velocity. Okay, dalam formula dia macam ni. Okay, ramai pelajar, even some teachers are confused that what is the time in this equation refer to. Okay, awak kena pastikan, okay, kita ada formula apa? Velocity is displacement divided by time. Okay, time here is time taken. Time taken of motion. Okay.
Ni ramai cikgu yang I'm not going to condemn the teachers, but some teachers always especially a new teachers lah, dia akan start confused because setiap kali dia buat calculation dia akan dapat a different answer lah. Sebenarnya T kat sini, okay, saya nak color lah. Saya nak bagi perbezaan dia sekala. Kat sini kita gunakan T-rect sebab dia adalah time taken of motion. Kat sini saya nak pakai orange sebab dia bukan T yang sama. Okay, so siapa tahu T kat sini kita tak gunakan this T. So kenapa kita tak boleh gunakan red T ni dalam notasi ni? Kenapa kita tak boleh pakaikan T yang warna merah ni ke dalam T warna orange? Sebab T orange ni bukan T merah. Siapakah T orange ni? The time taken to accelerate. Betul? Final velocity. Okey, apa maksud time taken to accelerate? Kat mana kita nak dapatkan T orange? Bila kita tak boleh pakai T. Tadi kita dah kira T keseluruhan. Kita dah kira tadi T keseluruhan. Objek ni bergerak daripada sini. Daripada sini ke sini. Kita dah kata dia mengambil masa 15 detik. Iaitu berapa tadi? 0.3. 0.3 second. Betul? Kenapa this 0.3 second cannot put into this equation of acceleration? Kalau T, ramai orang fikir T ni masa gerakan dia of course 0.3 second. Daripada hujung sini sampai hujung sini dia bergerak in 0.3 second. Tapi bila nak kira calculation kita tak boleh ambil this time sebab acceleration bukan refer to the time taken of the motion. What is the concept of acceleration? Ni konsep of acceleration. Kita dah tahu dah. Dia adalah rate of change of velocity. Apa maksud rate of change of velocity? Maksud dia T ni dalam bahasa Melayu lah mudah nak faham bahasa dia. Kepala otak kita ni fikir kot Melayu. T ni maksud dia adalah time for U become V. Bukan masa dia gerak. Tapi masa untuk halaju awal becomes halaju akhir. Nampak tak? Faham tak? Faham saya. Dia bukan gerakan sebab dia tak cerita pasal gerakan lah. Dia tak penting pada dia. Halaju betul sebab berapa jauh dia gerak. Dia gerak jauh tu dia ambil masa berapa lama. Okey, betul. Tapi pecutan dia cerita pasal halaju. Halaju tu daripada U dia nak jadi V, dia ambil masa berapa? Itu pecutan. Jadi, kenapa dia tak sama? Okey, tengok sini. Sekarang U berada di sini. Betul? Skala dia warna hijau. Alamak, sorry. Nampak tak kelas? Penutup dah ni. Okey. U ni color hijau. Okey. Sebab reference kita adalah keratan. Okey, sebab dia nak jadi V dekat keratan terakhir. Mari kita sama-sama tengok. Alah, warna hijau pula dah. Sorry. Warna merah lah. Okey, nampak? Daripada sini, dia pergi kat sini. Adakah dia dah menjadi halaju baru dia? Adakah halaju akhir? Belum lagi. Betul? Betul? Betul, sir. Keratan yang berikutnya, dia dah jadi halaju akhir ke belum? Belum. Kat sini? Belum. Masih belum. Dekat sini baru dia jadi kan? Betul. So berapa masa dia ambil? Okay, so kalau kita anggap keratan ni sebagai satu sela masa, so dia ada 4 kali berapa? 4 kali 0. Bukan 0.02. Tapi 0. berapa? Sebab satu keratan ni dah jadi berapa tadi? 0.0 ke 6 lah. Nampak tak kelas?
Nampak tak? Nampak sir. Tapi kalau kamu rasa kamu tak nampak sebab saya ambil kat tengah sebab saya dah anggap dia sebagai satu keratan baru. Contoh seolah-olah sini dot, seolah-olah lah. Sini dot. Maksudnya 1, 2, 3, 4. Yang keempat ni dia akan jadi V. Tapi yang keempat ni masa dia ambil ni daripada dot ni adalah bukan lagi 0.02 tapi 3 times 0.02. Nampak? Nampak tak? Nampak sir. Okey, kalau kita nak tengok dia dengan lebih ni, nak pilih warna lain pula. Warna apa supaya dia tak ganggu. Okey, warna purple ni. Kita tengok Kalau awak nak pilih dia daripada ujung ni pun boleh. Ujung ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So awak akan kira 12 darab 0.02. So awak akan dapat apa? 0.24. Betul tak? Tapi awak tengok kat sini berapa? 0.24. Nampak tak? Nampak sir. Kalau awak ambil dia kat depan pun sama juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 sini. Okay, dah terlebih dah, sorry. Sampai sini dia dah ujung dengan ujung, depan dengan depan. So awak dapat juga 12 juga. So sama, sebenarnya kita nak faham dia ialah masa untuk U ni menjadi V adalah macam ni. Dalam konteks masa dia macam tu. So dia bukannya nampak, dia dah tak jadi 0.3. Sebenarnya V minus U per 0.24 second. Nampak tak? So soalan tadi tanya, what is the sela masa untuk U menjadi V? Hitung sela masa troli itu memecut. Maksudnya daripada U dia jadi V lah tu, dia memecut. So kita kata T equals to, sebab dia 2 markah, so kita tunjuklah yang mana satu cara kita tadi. Kalau kita kata 12 times 0.02 second atau T equals to 6 times 0. Kita balik. 4 times 0.06 second. Nampak ke tak kelas? Nampak sir. Nampak? Itu konsep pecutan. Yang kita kena buat banyak latihan, especially untuk calculate acceleration. Sebab ramai pelajar tertukar ni. Time dia salah. Ramai pelajar guna time untuk the whole motion. The total motion, total displacement. Patutnya kita kena ambil U becomes V times for U becomes V. So kita panggil time interval for the acceleration. Boleh tak? Boleh sir. Okay, so saya rasa kita stop kat page 7. InsyaAllah kalau ada masa boleh guna je, nanti saya akan share dia punya cadangan jawapan. Alright? Saya akan share. Kalau hopefully sebab Cik Daud kata kalau kita ada peluang lagi kita akan buat extra class lagi. Okay, kita akan buat extra class. Sebab jadual sebenar dah habis. Hari ni last kalau tak silap saya. Betul ke? Kan? Our schedule, our timetable untuk extra class ni kan? Tanya sebab minggu depan last trial kita. Last trial. Yes. Trial fizik belum ada lagi Belum. Minggu depan lah. Hari Isnin. Ya, okay. Okay, all the best untuk your trial. InsyaAllah kalau ada peluang lagi kita akan nanti integration ni ada tapi not for the level of SPM. Awak akan start guna integration dalam fizik dekat peringkat universiti lah. Untuk nak menyelesaikan benda yang lebih kompleks kan. SPM ni kita belajar basic saja. Awak kan dah sampai diploma kan? Betul ke? Diploma apa cikgu?
awak kan bukan advance ke belajar? Untuk askul diploma kita yes, tapi saya tak rasa fizik kita ada integration lagi. Oh, belum ada lagi. Okey, tak apa Rasa. nanti. Okey, nanti awak sambung further study nanti adalah insya-Allah siapa yang masuk fizik punya ni field. Okey. So all the best untuk semua. Minta maaf kalau ada apa-apa kekurangan masa cara ke apa ke, insya-Allah saya doakan semua yang terbaik. Kalau ada rezeki jodoh lagi, kita akan ada kelas lagi before the SPM. Alright? Okay? Allah cikgu. Thank you, sir. Baik, okay. Thank you semua. Okay. Thank you very much. Assalamualaikum Thank you, sir. warahmatullahi Waalaikumsalam sir. Thank you sir. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, bye. Thank you, sir. Sama. Jumpa lagi, sir. Cikgu. InsyaAllah. Thank you Terima sir. kasih. Boleh cikgu. Okay, sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Beres. Thank you, sir. Thank you, sir. Sama. Assalamualaikum. Doakan trial kami sir.